Okay, so bagaimana kita nak menentukan sama ada dua matriks adalah sama. Okay, so kamu pun dah tengok tadi. Okay, kamu dah tengok lah tadi berkenaan dengan dia punya nama. Okay, so dia punya nama, okay, iaitu matriks M dengan N. So daripada nama inilah kita akan tengok dia punya operasi lah. Okay, so kamu kena pegang betul-betul dengan baris. M itu adalah baris, so N itu adalah lajur. So berapa baris, berapa lajur. So kita, sebab lepas tu kamu akan diuji dengan pelbagai bentuk soalan. Okay. So bagaimanakah menentukan sama ada dua matriks adalah sama. So macam mana kita nak tengok dia sama. Yang pertama mudah. Yang pertama mudah maksud cikgu, kita tengok je lah bentuk dia. Okay. Sekali imbas di antara matriks A dan matriks B, nampak bentuk samalah. Okay, so untuk matriks C dan juga matriks D, bentuk je dah nampak lain. Okay, tapi itu sekali imbas. Okay, tapi apabila dia minta kamu buktikan, sebab soalan kamu macam contoh muka surat 41 ni, dia minta sebab. Okay, so kita kena buktikanlah sikit mengapa, apa yang menyebabkan kamu kata dia tidak sama ataupun sama. Okay, so matriks yang pertama, matriks A kamu ialah matriks 2 dengan 2. Okay, so matriks B kamu pun sama, matriks 2 dengan 2 kerana dia memiliki 2 baris dan juga 2 lajur. Okay, so matriks A dengan matriks B, cikgu dah cakap ini adalah matriks yang sama lah. So kita boleh simplify ataupun boleh ringkaskan matriks A sama dengan matriks B. So dia memiliki peringkat yang sama. Peringkat ni bermaksud dia punya nama lah. So nama kamu peringkat 2 dengan 2. So peringkat 2 dengan 2. So dua-dua adalah peringkat yang sama. So dia adalah matriks yang sama lah. Okay, so untuk matriks yang C, yang pertama dia memiliki satu baris, dua lajur. Satu baris, dua lajur. Okay, so namanya adalah matriks 1 dengan 2. Okay, so yang ni dia memiliki dua baris, so satu lajur. So ini adalah matriks 2 dengan 1. So kan nama dia tak sama. Tu cikgu kata kamu boleh tengok daripada bentuk dia. Okay, so kita nak buktikan daripada dia punya nama lah. So matriks kamu ni adalah matriks yang tidak sama. Yang salah rupanya. Sepatutnya dekat sini C dengan D lah. Okay, so terlepas pandang. So matriks C dengan D. Sebab soalan dia kata matriks C dengan D. So matriks C dengan D kamu adalah matriks yang tidak sama. Kenapa dia tidak sama? Kerana peringkat dia adalah tidak sama. Okay, peringkat itu dia punya nama ni lah. So matriks kamu ni peringkat 1 dengan 2. Matriks yang ini peringkat 2 dengan 1. So tidak sama. So tak samalah. Okay, so macam tu. Okay, so kita nak masuk kepada operasi. Okay, operasi ni cikgu cakap ianya agak panjang. Okay, operasi kamu agak panjang. Dia ada tambah tolak. Okay, yang pertama dia ada tambah dan tolak di antara matriks. Okay, yang kedua dia ada darab. Darab kamu yang paling panjang sebenarnya. Okay, kerana dalam matriks kamu ada tambah, tolak, darab. Bahagi pun ada. Tapi bahagi dalam matriks kita tak kenal sebagai operasi bahagi. Sebaliknya operasi songsang. Okay. So dia lebih kepada darab lah sebenarnya. Okay. Cuma dia adalah proses bahagi di dalam darab. Dia macam tu. So darab kamu ada matriks skala. Kamu ada darab di antara dua matriks. Kamu ada matriks identiti. Kamu ada matriks songsang. Dan yang terakhir adalah penyelesaian masalah lah. Sekiranya kamu dah mahir dengan tambah, kamu dah mahir dengan tolak, kamu dah mahir dengan darab, so apa sekalipun soalan bentuk matriks yang datang, insyaAllah boleh diselesaikan. Okey, kita nak tengok yang pertama, tambah dan tolak. Tambah dan tolak di antara dua matriks, okay. Paling kurang tambah dan tolak di antara dua matriks lah. Okay, so paling banyak 3 ataupun 4 matriks. Okay, so dia perlu sama peringkat. Dia akan boleh ditambah ataupun ditolak sekiranya peringkat dia sama, ya, ataupun namanya sama. So kamu tengok contoh 6 di muka surat 43. Okay, so boleh tengok sendiri ataupun cikgu memang dah ambil daripada buku teks kamu tu.
Okay, so matriks A dengan matriks B, okay, tentukan dia suruh kamu tentukan sama ada penambahan dan penolakan boleh dilaksanakan atau tidak lah. Okay, berikan sebab anda. Okay, so kamu tengok sendiri bentuk matriks A dan juga bentuk matriks B. Sekali imbas memang dah nampak bentuknya berlainan. Apabila bentuk berlainan, pastinya tambah ataupun tolak tidak boleh berlaku. Okay. So matriks C dan juga matriks D adalah matriks yang bentuknya sama ataupun kita panggil sebagai peringkatnya sama. Okay, so dia boleh berlaku tambah dan tolak. Okay, so kita buktikanlah. Okay, so matriks A, ianya adalah matriks 2 baris dengan laju 3. So matriks 2 dengan 3, so B matriksnya adalah 2 dengan 2 lah. Okay, so A tidak sama dengan B, so peringkatnya tidak sama. Okay, so tambah atau tolak tidak boleh berlaku. Lain cerita dengan darab. Darab walaupun peringkatnya tidak sama, masih lagi boleh berlaku. Okay, hanya untuk tambah dan tolak, dia perlu tengok peringkat yang sama, barulah dia boleh lakukan operasi tambah atau tolak. So, matriks untuk C dengan D, so yang pertama ini adalah matriks 1 dengan 2, 1 baris, 2 lajur. So, yang kedua pun sama, matriks D, 1 dengan 2 lah. Okay, so kita yakin bahawa ini pun salah juga. Okay, so C dengan D. Okay. So kita tengok matriks untuk yang pertama dengan yang kedua peringkatnya adalah peringkat yang sama. So C, matriks C sama dengan matriks D. So peringkat yang sama tambah atau tolak boleh berlaku. Okay, so asalkan namanya sama, peringkatnya sama, boleh berlaku. Okay, so latihan kamu tadi dah ada berapa latihan Tadi dah ada 2 soalan. Okay, muka surat 40. So, kali ni kamu ada lagi 2 soalan juga. Tapi soalan yang kedua ada 2. Okay, so kamu tengoklah soalan kamu. Matriks kamu P, so matriks Q, matriks R. Okay, so nak buat operasi tambah atau tolak. Okay, nak buat operasi tambah atau tolak, kamu kena tengok kepada bentuknya. Okay, bentuk yang pasti kita buat bentuk. Cikgu rupa-rupanya tak tunjuk cara penyelesaian. Tak apa. Okay, so yang pasti kita nak tengok dia punya peringkat dahulu. Okay, so sekiranya boleh berlaku tambah atau tolak, so macam mana kita nak kena buat? Seharusnya kamu ambillah unsur yang sama. Apa maksud cikgu? So matriks P nak kena tolak dengan matriks Q. So kalau kamu tengok unsur kamu yang pertama adalah 12. Okay, so pastinya boleh berlaku operasi tambah dan tolak sebab ia adalah matriks peringkat yang sama ketiga-tiganya. Okay, so P kamu unsur yang pertama adalah 12. Okay, so Q kamu unsur yang pertama adalah 8. So R kamu unsur yang pertama adalah 6. So macam mana kita nak buat operasi tambah atau tolak? So soalan kamu matriks yang pertama P. So P nak kena tolak dengan Q. So ambillah unsur yang pertama, tolaklah dengan unsur yang pertama. Jangan kamu ambil unsur yang pertama, tolak dengan unsur yang kedua. Salah. Okay. So unsur kamu pun dibaca paksi X. Unsur yang pertama, unsur yang kedua, unsur yang ketiga, unsur yang keempat. Okay, so unsur yang pertama 12, tolaklah dengan unsur yang pertama 8. So 12 tolak 8, 4. So dalam masa yang sama, kamu tambah dengan unsur yang pertama pada R. So 12 tolak 8, 4. So 4 tambah 6, 10. So itu adalah jawapan untuk unsur yang pertama apabila kamu dah buat operasi tambah dan tolak. Tolak dan tambah. So dapatlah jawapan dia adalah 10 tadi. Okay, so itulah operasi dia. Boleh kamu rujuk dalam buku teks kamu sebenarnya. Cikgu lupa nak tunjuk cara penambahan dia. So kalau kamu nak tengok tambah atau tolak dia, boleh rujuk kepada contoh 7. Contoh 7 muka surat 43. Okay, untuk tengok operasi tambah dan juga tolak. Macam mana dia pilih unsur. Unsur kamu kena pilih ikut kedudukan lah.
kedudukan yang pertama tambah dengan kedudukan yang pertama, tolak kedudukan yang pertama, tambah kedudukan yang pertama. Jangan salah ambil kedudukan ataupun unsur, nanti salah jawapan. So, untuk nombor 4 ni lebih kurang sama je, cuma dia ada pemboleh ubah di dalam tu. Pemboleh ubah A, pemboleh ubah B. Okay? So, jawapan dia dah bagi. So, boleh je keluarkan 3A tambah 2 tambah 4, itulah 15. So, carilah nilai A. Dia macam tu je. Okay? So, kita nak tengok darab skala. Kita akan sentuh hanya setakat darab skala sahaja. So, darab skala ni masih lagi mudah. So, kalau kamu tengok matriks A kamu adalah A, B, C dan D dekat dalam ni. So, ini adalah peringkat 2 dengan 2. Okay, so apabila ada satu skala di luar, N ini adalah skala. Skala ni bermaksud apa-apa nombor lah. Okay, mungkin ini adalah nombor pecahan, mungkin adalah nombor negatif, mungkin adalah nombor positif. Okay, so apa-apa nombor dekat luar ni dengan syarat dia bukan kosong lah. Sebab kenapa cikgu kata macam tu? Sebab dia sebenarnya darab di luar. Okay, so nombor di luar ini perlu didarabkan dengan setiap unsur matriks di dalam. So N kamu duduk kat luar, so N darab A, itu yang jadi NA. So N darab dengan B, itu jadi NB. So N darab C, NC, so N darab D. So ND. So darab mudah lagi, masih lagi mudah. So skala kamu duduk di luar, didarabkanlah dengan unsur-unsur di dalam. Okay? Cikgu rasa ada orang nak tanya ke? Okay, setakat ni rasa boleh faham. Sebab kita nak habis lah. Okay, so kita nak habis tinggal 2 slide je lagi. Okay, ada dah. Ada orang nak tanya ke apa? Tak sempat nak baca. Boleh, okay. So Alhamdulillah bagi yang boleh. So sekiranya kurang boleh, kamu ada YouTube cikgu nanti, cikgu untuk kamu rujuk balik, ataupun mungkin kita akan jumpa secara bersemuka. Ada nak tanya ke? Okey, so kita tengok kepada soalan. Okey, soalan contoh kamu di muka surat 48. Okey, contoh yang melibatkan matriks skala lah. Okey, darab skala sebab tajuknya pun darab skala. Okey, so kamu tengok kamu diberi matriks P. So matriks P ini peringkatnya adalah 3 dengan 2. Okay, so matriks P kamu adalah peringkatnya 3 dengan 2. Begitu juga dengan Q, peringkatnya adalah 3 dengan 2. Okay, so dia suruh kamu hitung 3 dalam kurungan matriks P tolak Q. So apa yang kamu kena buat? Okay, so dia akan jadi macam ni lah. Pastinya apabila kamu nampak kurungan, kita akan dahulukan operasi tolak di dalam kurungan. So kalau ikutkan matriks P kamu, so matriks P kamu adalah ini bentuknya. 7, 9, negatif 3, 8, 6, 12. Okay, so ini adalah matriks P kamu. Okay, so tolak dengan matriks Q. So Q kamu adalah 2, negatif 3, 1, 5, 0, 4. Okay, so jangan lupa dia perlu ada 3 dekat luar lah. Memang operasi dia macam tu. So 3 inilah kita kenal sebagai skala. Okay, kerana dia ada nombor di luar. Okay, dalamnya ada operasi matriks. Okay, so dalam ni adalah operasi tolak. So ini yang cikgu katalah. Unsur yang pertama tolak dengan unsur yang pertama. 7 tolak dengan 2. Kita kena buat operasi tolak dahulu. Sebab kita dahulukan soalan di dalam kurungan. Okay, so 7 tolak 2 itu yang kamu dapat 5. 9 tolak dengan negatif 3. So negatif dengan negatif dia akan jadi positif ataupun tambah. Okay, so dia akan jadi 9 tambah 3, 12. So negatif 3 tolak dengan negatif 1. So dia akan jadi negatif 4. Dan seterusnya lah. So kamu akan tinggalkan 3 sahaja di luar. So 3 inilah yang cikgu dah cakap tadi. Ianya adalah darab skalar. Okay, so apa yang akan berlaku dengan jawapan akhir?
kamu kena darabkan nombor 3 ini kepada setiap unsur di dalam. So 3 darab 5, 15. 3 darab 12, 36. Okay, so 3 darab negatif 4, negatif 12 dan seterusnya. So ini adalah jawapan akhir dia lah. Okay, setelah kamu soalan, so inilah jawapan akhir. Selepas kamu buat operasi tolak dan juga darab skala di luar.